bersama saya lagi dalam Alright Noto Channel. Ya, semasa kalau semalam kita tahu adanya jelajah perpaduan dan juga pelancaran jentera perpaduan di negeri Kedah. Ya, YB Rafizi pula berada di Kelantan, sahabat-sahabat semua, untuk bertemu dengan rakyat untuk membuat pencerahan. Di dalam ucapannya ini memang terbaik ya, kita harus mendengarnya. Jadi saya mau kita menonton ya bersama-sama kenyataan dan juga pencerahan yang memang terbaik daripada YB Rafizi Ramli. Yang pasti lebay dan juga walaun akan kepanasan dengan pencerahan-pencerahan yang terbaik daripada YB Rafizi Ramli. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk support Alright Noto Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama ucapan penuh YB Rafizi Ramli. Tidak berkemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat, apatah lagi mempunyai visi atau rancangan untuk bawa negeri Kelantan ini untuk capai potensi ekonomi yang lebih baik. Sebab kalau ekonomi itu tak baik, rakyat Kelantan akan terus kekal sebagai rakyat paling miskin di negara ini. Sedangkan kita tahu, yang Cina pun tahu, yang Melayu pun tahu bahawa orang Kelantan ni antara orang paling cerdik sekali di Malaysia. Saya sebut sebab darah saya 3 suku Kelantan. Kotak saya tak ada. Jadi orang Kelantan kan. 3 suku darah Kelantan, suku darah Terengganu. Oh gitu. Oh gitu baru tahu. Saya lahir dekat Besut dulu. Jadi ialah Besut tu sebelah mak saya. Susu galuh dia nenek saya itu tak asal Bacok. Ayah saya orang Pesut, susu galuh dia tu orang Kubang Kerian. Jadi memang saya masih lagi ada pak sepupu, 2 sepupu banyak di Kubang Kerian. Waris di Kelantan banyak lagi lah. Cuma sebab saya lepas 12 tahun saya dah belajar tempat lain, kemudian saya duduk UK, kemudian saya balik di Selangor terus. Jadi orang selalu ingat saya orang Selangor dan orang KL. Darah saya darah Pantai Timur. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya ada potensi yang besar dengan orang Kelantan ini. Sebab satunya, secara akademik memanglah orang Kelantan selalunya paling tinggi sekali kalau nak banding-banding. Orang Kelantan juga dikenali sebagai antara orang yang paling pandai berniaga. Wanita Kelantan kalau dia berdagang di luar, orang Kelantan ini berdagang di mana-mana. Cuma macam mana dengan potensi dan bakat yang ada di orang Kelantan ini, bila mari ke Kelantan kita dapat Starbucks kan? Jadi sampaikan satu Malaysia dia dah jadi lawak pasal orang Kelantan ini. Di Kelantan nak dapat air kopi percuma, pergi ke Kelantan. Sebelum ini saya sebenarnya tak ambil pot. Sebab saya kalau saudara-saudari tengok, saya tak pernah komen tentang Kelantan sebelum ni. Orang main cerita air Kelantan pun saya tak pernah komen. Cerita pasal miskin Kelantan pun saya tak pernah komen. Saya tutup benda-benda yang saya tahu. Sebab memang saya tak tahu sebelum ini. Jadi saya ingat betul lah kot, mungkinlah betul kerajaan Kelantan ini sebab dia di bawah PAS, maka dia nak didirikan. Saya sama ni sebab tu saya tak pernah ambil buat isu ataupun timbulkan. Sehinggalah bila saya jadi menteri. Sebabnya ialah kerana tanggungjawab saya sebagai Menteri Ekonomi, sebahagiannya selain dia merancang ekonomi jangka panjang semua ni, tanggungjawab saya tiap-tiap tahun ialah meluluskan projek-projek dan peruntukan-peruntukan yang kerajaan persekutuan kena biaya ni. Jadi bila mari kat Kelantan, benda yang paling timbul sekali ialah soal infrastruktur, soal jalan, soal bangunan, dan yang paling penting soal apa? Soal air. Sebab kita dapat gambaran memang kerajaan Kelantan ini tidak mendapat bantuan dan sokongan daripada kerajaan persekutuan selama bertahun-tahun, sehingga kan kemudahan air di Kelantan ini yang saya tahulah, saya tak payah sebut lah. Itu kita semua tahulah. Bila Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, saya nak komen pasal Datuk Seri Anwar banyak benda tu, saudari-saudari dah tahu semua. Satu benda yang selalu saya ulang kalau orang tanya saya secara peribadi,
apa pandangan saya mengenai Datuk Seri Anwar. Dia bahagian lain tu kita nak komen kritik itu, bagi saya itu hak masing-masing. Ada satu benda yang tak boleh dipersoalkan tentang Datuk Seri Anwar. Kecintaan dia kepada orang miskin. Yang itu tak boleh dipersoalkan. Sebab dia tak berlakon. Memang itu hidup dia. Kalau ikut dia ambil duit ni bagi ke orang miskin. Kita je cakap macam tu Datuk Seri bagi duit cuma ke orang miskin ini. Tak tentu lepas tu dia jadi lebih baik. Kalau ikut dia, tanggungjawab pemimpin dan kerajaan ni kena bantu yang paling miskin sekali. Sebab itu di Kelantan ni dia jadi dekat dengan hati dia. Dengan kami-kami kena sengit sekali ni lah. Sebab negeri yang paling ramai orang miskin, Kelantan. Tambah lagi daripada itu, dahlah Kelantan negeri paling ramai orang miskin. Kemudahan asas seperti air, Kelantan juga yang paling teruk. Dia jadi masalah berganda. Jadi masalah berganda itu, oleh kerana Datuk Seri Anwar dia memang rasa dekat dengan orang miskin, dia tiba-tiba jadi masalah saya. Sebab memang kerja saya dan tanggungjawab saya untuk tengok projek lulus semua. Jadi sebab itulah soal air ni dia jadi tanggungjawab bila Datuk Seri Anwar sebut sesama kami dalam kerajaan ini bahawa kita tak boleh campur soal politik dengan soal rakyat ini. Air kita kena tolong selesaikan untuk rakyat Kelantan dan Sabah dulu. Sebab yang ini yang paling teruk sekali. Jadi kita orang punya terima arahan dan buatlah kan. Jadi perkara pertama kita panggil mesyuarat. Mesyuarat dipengerusikan oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Datuk saya ingat lagi mesyuarat itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelah sini pengurusi, saya sebelah kanan sebagai Menteri Ekonomi, saudara Nik sebelah kiri sebagai Menteri Sumber Asli. Sebab bekalan air semua ni di bawah Kementerian Sumber Asli. Jadi kerajaan Kelantan dijemput untuk membuat pembentangan macam mana dia nak selesaikan masalah air, supaya kita tengok macam mana kita boleh bantu. Jadi kita bagilah pun bentangkanlah. Dia bentangkan berapa penggunaan air di Kelantan sekarang. Penggunaan air Kelantan sekarang tak silap saya 500 ke 600 juta liter sehari. Dia bentangkan berapa loji air yang ada, berapa takungan air yang ada, berapa kapasiti pembersihan air yang ada sekarang. Jadi kalau mengikut yang ada tambah yang telah diluluskan dalam tahun 2023 ini, kita memang lulus satu lagi loji air besar dekat Machang. Sebenarnya ini kalau tak buat apa pun, yang sudah ada dan sedang dalam pembinaan sebab telah diluluskan, dia lebih kurang 500 juta liter sehari lebih lah. Jadi ada jurang, memang betul ada jurang, ada lebih kurang 100 juta liter sehari yang masih perlukan bekalan tambahan, masih perlukan loji rawatan yang tambahan. Jadi kita setuju, terima. Kemudian dia pun senaraikan untuk selesaikan masalah ini kita perlukan peruntukan untuk perkara berikut. Pertama, loji-loji air dan takungan-takungan air yang baru. Jadi pun dia letak 1, 2, 3, 4, 5. Kerajaan di Kelantan bentangkan perlukan 5 loji air yang baru seluruh Kelantan ini. Kemudian perlu tukar paip semua, campur semua 8 bilion. Itu yang disebut kita perlukan 8 bilion ringgit lagi. Sebab saya tahu bila dia bentangkan kepada rakyat, dia sebut masalah air ini tak dapat selesai kerana kita perlukan 8 bilion. Kerajaan negeri mana ada 8 bilion? Jadi sebab kerajaan persekutuan lah yang ada duit ini, dia tak nak bagi kat kita. Jadi sebab itulah kita kekal minum air kopi di Kelantan. Itu cara dia lah. Saya masa dia tengah bentang separuh jalan tu, saya dah gatal nak kat tangan. Dan saya daripada kecil lagi ada masalah, tangan saya gatal. Kalau dalam kelas ke, dalam mesyuarat ke, saya selalu angkat tangan. Tu sebab apa? Tapi saya kena tunggu sampai dia habis bentang baru saya tengok. Ada orang nak tanya? Tak ada orang nak tanya, baik aku tanya. Pergi balik kat muka surat yang nak tunjukkan loji-loji yang kau nak minta tu. Sekarang ni ada lebih kurang 500 juta lebih. Jurang dia lebih kurang 100 juta saja yang baru. Satu loji lebih kurang 150 juta liter tambahan.
Jadi yang kamu minta 5 logi ni sampai dia jadi 1,500 juta liter, sampai 2 kali ganda lebih banyak daripada permintaan dan penggunaan air di Kelantan ni, bukankah 1 je cukup? Kenapa minta 5? Hanya ini yang dok gaduh saya dengan Nik Amar sekarang ni. Saya tanya ni dalam mesyuarat rasmi ni lah. Sebab tu saya tak kena saman sampai sekarang. Sebab benda ni memang betul-betul berlaku. Ramai saksi dalam mesyuarat tu. Dia kata, kan kita perlukan 1 je. Kalau 1 je, kapasiti pembersihan air tu sudah pun melebihi daripada penggunaan. Yang minta 5 sampai jadi 8 bilion ni kenapa? Saya ingat, saya pun terkejut bila dengar jawapan daripada kajian di Kelantan. Saya ingat ada lah jawapan-jawapan teknikal yang saya tak tahu. Kod lah air di Kelantan ni, bila bersih saja, padil lah. Bersih saja dia tak ada dah. Jadi sebab itu, kalau nak cukup dengan yang diperlukan rakyat, kita kena buat banyak. Sebab kita buat 2 kolam, tinggal setitik. Jawapan dia apa dia? Oh, kita minta je. Kita minta lebih. Saya minta lebih RM10, saya boleh fikirlah. Kau minta lebih 8 bilion. 8 bilion ringgit. Ingat pergi minta tukang ini 8 bilion. Memang minta-minta. Sebab bagi setiap 1 sen, setiap RM1, setiap 1 juta yang kita bagi untuk kerajaan negeri Kelantan, itu bermakna kita ambil daripada orang lain. Sedangkan negeri-negeri lain pun perlu peruntukan juga. Kalau tengok bandingkan peruntukan, memang kerajaan negeri Kelantan ini antara yang paling tinggi dah pun berbanding dengan negeri-negeri lain. Kita tak dengar pun Negeri Sembilan ke Melaka ke yang peruntukan dia lebih rendah daripada negeri Kelantan. Kita tak dengar pun dia bising, oh kita ada masalah air sebab kerajaan persekutuan tak bagi peruntukan. Tak ada. Kita hanya dengar daripada Kelantan. Dan bila kita nak bagi pula, timbul isu baru pula. Kita minta lebih. Bila dia balik, bila kita tak setuju, dia kata tengok kerajaan negeri, kerajaan persekutuan tak berbagi. Sebab dia tak berbagi, kita kena terus tekal minum kopi. Sebab itu saya bersuara sekali-sekali. Sebab saya nak jawab bahawa bila kita tengok balik, dan kali ini saya boleh bercakap kerana dia di bawah bidang kuasa saya dah tengok kiraan dia, saya dah tengok macam mana jangkaan saya untuk mula menyelesaikan dan menambah baik bekalan air di negeri Kelantan ini. Tak timbul pun soal peruntukan persekutuan tu tak bagi amat tiri. Sebab 1.5 bilion pun dah cukup, saudara-saudara. Dan kerajaan persekutuan tak ada masalah pun untuk bagi tambahan 1.5 bilion. Benda tu memang Perdana Menteri dah setuju pun. Yang kami duk bincang sekarang, yang duk dindong ni begini. Kita dah ada pengalaman lepas-lepas. Bagi duit, suruh dia buat, duit hilang, pahit tak ke mana, logi tak ke mana. Bagi duit, pupuk kita baru. Bagi duit, pupuk orang still masih lagi kekal miskin. Jadi kalau saudara-saudari berada di tempat saya, ini bukan soal politik. Saya bukan kena jawab dengan rakyat Kelantan saja. Saya kena jawab dengan semua orang. Kalau kita bagi kepada negeri lain, jabatan lain, kita bagi dia, kita letakkan syarat. Syarat dia kena buat gini, kena ikut proses perolehan gini, kena dapat hasil begini, lepas beberapa tahun kena bayar balik kepada kerajaan persekutuan. Sebab bila kita bagi peruntukan kepada sesuatu kerajaan negeri, itu duit itu bukan bapak saya pun, jangan cari-cari. Dia juga bukan bukan bapak pula dah. Dia juga bukan duit daripada hasil cukai kerajaan. Sebab kerajaan kena berhutang. Kerajaan persekutuan, bila orang minta nak buat loji air baru, nak buat lebuh raya baru, kerajaan persekutuan kena berhutang. Jadi kita kena berhutang, kita kena bayar balik. Sebab itu kalau kita bagi, kita kena betul-betul yakin bahawa yang dapat duit itu akan uruskan dengan baik
tata kelola baik, rekod baik, supaya bila sampai masanya untuk kerajaan persekutuan bayar balik, dia bayar balik lah kat kita. Saya tahu macam mana. Ada mesyuarat kedua, tak timbul lah. Yang 8 bilion ni tak timbul. Tinggal 1.5 bilion pula dah ni. Tak ada dah, lepas saya tanya, kita minta je. Tak ada timbul dah, kita minta je dia. Tinggal sekarang ni tengah runding kita 1.5 bilion lebih ni dia. Sekarang ini cerita dia ialah dalam bentuk apa bila kerajaan persekutuan bagi, macam mana kita nak pastikan amanah itu oleh kerajaan negeri Kelantan, amanah itu ditakbir dengan baik. Sebab bila dia datang balik nak selesai ni, dia minta loji tu satu hal, tak apa untuk rakyat. Minta tukar baik, tak apa untuk rakyat. Dalam tu ada selit satu, sila minta juga untuk hapuskan hutang yang lepas. Lepas engkau. Sebenarnya ini akal yang buat bisnes ni, boleh main bisnes macam tu ya. Kalau dulu pinjam duit, kata nak buat bisnes, lepas tu datang minta hutang lagi, dalam minta hutang tu ada kecil ke bawah tu, sila batalkan hutang yang lepas. Mana boleh macam itu, sebab dalam hutang yang lepas tu juga macam-macam dia telah buat. Kereta pun ditantah ada dalam tu. Pergi luar negara, melawat sana, melawat paip, melawat air pun ditantah ada dalam tu. Perbelanjaan ditantah ada dalam tu. Jadi, bayangkan berada dalam kedudukan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri minta sila bagi duit, bagi percuma, lepas itu ikut suka kami nak buat macam mana. Tak boleh sedari-sedari. Sebab itu dalam 10 minit terakhir ni, ini mukadimah. Tadi saya dekat ceramah dekat tempat tadi, di kawasan Maitan Negeri Besar ni. Saya sebenarnya agak terkejut sebab ramai. Saya sebelum ni cakap, Allah lihat malahnya lah aku nak pergi ceramah kat Kelantan ni. Kan ceramah selalunya, ini tak apalah kat Kota Lama ni, dia buat dalam bandar lampu tegang kan tak? Semua nampak muka semua ni kan tak? Boleh kira orang dia berapa. Sebelum ni, saya dulu-dulu lah kalau saya ceramah kat Kelantan ini, yalah kita kan tak kuat mana. Jadi kawan-kawan kat Kelantan ni pun nakal. Kalau tempat-tempat kampung, dia buat ceramah, memang saja dia buat dalam gelap. Dalam gelap tu, ada orang ke ni? Jadi tadi, Alhamdulillah, ramai. Tadi ceramah kat sana tu, macam habis keluar lah tu lah, lutut keluar. Nak tak keluar ke? Saya beritahu saya tak ada lah, lutut natek ni tak sampai lagi lah. Saya baru pukul lali baru ni. Sebab ada 2-3 round lagi ni. Tak. Saya dalam 5-6 minit terakhir, saya nak beritahu yang datang ni saya yakin sedari-sedari tahu apa yang perlu dibuat. Yang menonton ini yang saya nak beritahu supaya sampaikan, terutamanya kepada yang muda-muda. Sebab masalah di Kelantan dan di kawasan-kawasan Melayu ni, yang tua-tua, yang 30 tahun ke atas ni sebenarnya mereka memang sudah buat keputusan untuk pilih Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya yang lepas pun macam itu. Dan yang muda-muda ni tak seronok yang motor ni. Sebab itu saya nak beritahu bahawa begini, dia bukan soal politik. Akmal pun sebut, dia bukan soal kerajaan persekutuan konon sebab nak ambil alih kerajaan negeri Kelantan, maka kita nak hukum rakyat Kelantan. Kita tak nak bagi peruntukan. Ini bukan soal itu. Soalnya ialah, bayangkan begini, saudara-saudari ada buat satu syarikat rakan kongsi. Ni uncle yang ada ni, dia buat JD company. Dia adalah seorang lagi pemegang saham. Dia datang, dia minta, kata, you jadi pelabur lah, bagi kat saya 100,000. Kita pun bagi kat dia 1,000. Dia kata dia nak buat sekian. Dia kata dia nak buat, nak jadi toke kosmetik. Orang Kelantan banyak toke kosmetik kaya lah. Adalah seorang kata dia datang, dia nak buat jadi toke kosmetik. Kita pun bagilah 100,000 kat dia. Dia kata 2 tahun lagi saya dah kaya sekian-sekian, saya akan bayar balik. Lepas 2 tahun, kosmetik tak ke mana, duit tak ke mana. Dia datang balik. Dia kata yang itu, yang lepas tu maafkan lah, tak apa. Waktu kira benda lepas-lepas tu lepas lah. Lepas lah, lepas tu.
Ni saya ada bisnes baru pula ni, kosmetik juga, tapi besar lagi. Kalau saudara-saudari melalui pengalaman begitu, mesti saudara-saudari kata, okey, aku dah kena dulu ni, aku dah kena ni Aku nak tahu ni, kilangmu dekat mana? Ni siapa nak buat kosmetik ni, macam mana mu nak jual? Duit masuk kat siapa? Kamu nak kutip hutang macam mana? Itulah keadaan dia sekarang di Kelantan. Dia tak pernah jadi persoalan bahawa Kerajaan Persekutuan mesti memberi peruntukan yang besar kepada negeri Kelantan. Saya menteri yang bertanggungjawab. Saya boleh beritahu, selagi Kelantan berada di belakang dari segi kemajuan, berapa ramai orang miskin, selagi itulah kita akan terus letak keutamaan untuk bagi peruntukan kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan rakyat Kelantan. Cuma contohnya kita kena tengok cara terbaiklah, sebab kalau kita berterusan macam ini, sampai bila contohnya kita nak ada kerajaan negeri yang dia rasa bukan tanggungjawab dia untuk membangunkan negeri. Bagi dia bukan tanggungjawab dia soal orang miskin ni. Miskin banyak mana pun bukan tanggungjawab aku, bukan masalah aku. Sebab dia ada satu jalan mudah nak pelepah dengan rakyat. Kalau negeri lain, kalau dua penggal, kerajaan negeri itu prestasi tak baik, ekonomi tak naik, keadaan setempat ini, aktiviti perniagaan dia kurang baik sehingga kerajaan negeri tak boleh kutip hasil macam yang berlaku di Kelantan. Di negeri lain dua penggal kita buat. Di Kelantan, PAS rasa rakyat Kelantan akan terus pilih mereka. Macam mana lemau pun mereka mentakdir, tak ada masalah. Sebab mereka akan terus boleh main isu kami parti Islam, tak undi kami, maka kamu kurang Islam. Sebab itu dalam pilihan raya kali ini bukan soal parti. Ini soal terutamanya yang muda-muda. Bagilah peluang ini untuk buka mata dan tanya soalan ini. Sampai bila saudara-saudari rakyat Kelantan nak dipermainkan soal isu emosi, soal kaum, soal agama? Dia bukan soal Pakatan Harapan atau UMNO atau mana-mana parti tak jadi kerajaan. Dia soal bagi lesen besar kepada PAS untuk terus berbelanja, untuk terus minta duit, tapi hasil tak sampai kepada rakyat. Sebab dia rasa dia akan terlepas. Itulah insya-Allah yang kita akan ambil peluang dalam pilihan raya negeri ini untuk kita sampaikan kepada pengundi-pengundi. Saya yakin dalam keadaan ada tanda-tanda pengundi di Kelantan nak berubah. Saya tak kata siapa menang, siapa kalah. Siapa menang, siapa kalah tu Allah dah tetap semua dah. Dan kalau saudara-saudari jadi di tempat saya, dan saya pernah melalui zaman yang mana saya ada 14 kes dan saya telah dijatuhkan hukuman masuk penjara 3 tahun, saudara-saudari. Saudara-saudari hanya boleh hidup sebagai manusia kalau saudara-saudari ada pandangan yang cukup positif. Masuk penjara pun positif, tak masuk penjara pun positif. Masuk penjara pun buat ijazah satu lagi, boleh berehat, tak payah bagi ceramah. Samalah juga kita sekarang, menang kalah itu Allah dah tetap. Menang pun bagus dan akan ada ujian, kalah pun ada ujian dan akan ada hikmah. Jadi menang kalah itu bukan soal dia. Soalnya ialah sudah tiba masanya proses pilih kerajaan di Kelantan ini tidak lagi soal emosi, kerana soal emosi itulah yang telah bagi lesen kepada kerajaan PAS selama 33 tahun sehingga keadaan di Kelantan makin teruk. Ini titik untuk rakyat Kelantan, buka peluang, tanya soalan sampai bila kita nak berada macam ini. Kerana kerajaan persekutuan boleh bertukar-tukar. Dah berapa kali tukar kerajaan persekutuan. Sampai sekarang masalah di Kelantan tak selesai. Tukarlah berapa kali, bagilah berapa banyak duit, sehingga kan 33 bulan kerajaan atau parti PAS ini berada dalam kerajaan persekutuan, bilion telah diberikan, tak selesai juga. Sebab masalah dia bukan masalah peruntukan, bukan masalah kerajaan persekutuan.
Masalah dia, selagi kerajaan negeri di bawah PAS ini tidak dipegang oleh rakyat supaya mereka laksana, ada kemahiran, ada perancangan, tak boleh belanja dan memperlekehkan rakyat dengan sewenang-wenangnya, sampai bila-bilalah keadaan itu akan berterusan di Kelantan. Jadi insya-Allah ini malam yang pertama saya datang balik lagi 29 ke saya datang. 29 maksudnya besar kemungkinan penamaan calon saya tak tahu saya di negeri mana, tapi malam pertama penamaan calon saya berada di Kota Baru. Korang tepuk saja tak aci lah, paling kurang ada 20,000 orang. Malam pertama saya berada penamaan calon, saya berada di Kota Baru. InsyaAllah kita bekerjasama, InsyaAllah kita bawa yang lain, kita sampaikan maklumat, kerana menjadi tanggungjawab dan amanah kita, bukan soal parti, soal orang miskin. Kita tak boleh terus dalam keadaan negara negeri lain semua dah okey, orang makin tu, Kelantan masih lagi ketinggalan dengan orang miskin di sekeliling kita seperti ini. Terutamanya bila kita tahu puncanya juga itu adalah punca daripada kerajaan negeri yang sampai sekarang tak ada minat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dah berpuluh tahun di Kelantan ini. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang terbaik. Saya pasti 4 minggu ini masa yang bermakna untuk kita. Menang kalah saudara-saudari, kali ini jangan bimbang sangat menang kalah. Bila saya tengok dapatan-dapatan yang rakyat Kelantan sudah tidak berpuas hati, saya yakin pilihan raya negeri kali ini akan jadi titik permulaan. InsyaAllah dalam tempoh kurang daripada 5 tahun daripada sekarang, kita akan menyaksikan pertukaran kerajaan di negeri Kelantan. InsyaAllah. Jadi gunakan pilihan raya kali ini sebagai titik mula. Kita buat yang terbaik, kita doa terbaik, tawakal terbaik. InsyaAllah peluang itu akan diberikan oleh rakyat pada saudara-saudari. Dengan doa dan harapan itu, kita jumpa balik insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sebab esok kena kerja kan. Terima kasih banyak, enak. Terbaik sahabat-sahabat semua, itulah dia usaha yang sedang digerakkan oleh YB Rafizi Ramli. Sekarang ini bersendirian berada di Kelantan, di Kota Baru, untuk memberikan pencerahan demi pencerahan, bagaimana kerajaan Kelantan ini awalnya meminta 8 bilion kononnya untuk membuat loji, untuk menghasilkan bekalan air bersih buat rakyat Kelantan. Tapi apabila dicek ianya sebenarnya hanya memerlukan satu loji air yang bernilai 1.5 bilion saja. Jadi mungkin itu antara strategi plan yang mereka cuba lakukan untuk mendapatkan cash daripada kerajaan. Tapi mereka ingat kerajaan hari ini bukanlah satu kerajaan yang lurus bendul, kerajaan yang mudah ditipu seperti mana mungkin yang mereka lakukan pada kerajaan-kerajaan sebelum ini. Sudah dibagi beruang, apa yang mereka buat? Beli Mercedes, naikkan gaji kepada esko-esko, pemimpin-pemimpin lebay-lebay. Dan bukan itu saja, dibagi bonus lagi sahabat semua. Tapi rakyat minum air teh daripada pilih air. Itu dia. Jadi terbaik sekali lagi daripada YB Rafizi Ramli. Kita doakan supaya YB sentiasa sehat dan juga terus berjuang untuk rakyat Kelantan. Dan kita percaya seperti mana yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli, setakat ini melalui dapatan kajian yang dilakukan 50 lebih peratus kalau saya tidak silap 56 ke 50 berapa itu kalau saya boleh cek di sini peratusan yang tidak berpuas hati kepada kerajaan Kelantan hari ini. Saya lupa sudah di mana itu. Seperti yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli. Jadi ini adalah satu titik permulaan. Kalau bukan hari ini, mungkin dalam masa 5 tahun lagi kita akan melihat perubahan besar. Rakyat yang semakin tidak selesa, rakyat yang semakin berang dan marah dengan kerajaan di bawah pimpinan Parti PAS di Kelantan ini. Selama 50 lebih tahun sahabat semua, mereka memerintah, isu air pun tidak dapat diselesaikan. Jadi
Sahabat-sahabat semua, anak-anak muda, tibalah waktunya untuk Anda membuat perubahan. Jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.